Kukuh keyakinan maksudnya macam mana? Ajar pada anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, bagi tahu hanya tempat bergantung ialah Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni tawakal pada Allah. Jangan bergantung selain daripada Allah. Jangan pergi cari azimat-azimat. Jangan ambil tok-tok bomoh yang mengarut dan sebagainya. Jangan pada diri kita demikian. Keyakinan mesti kuat dengan Islam. Yang pertama, biar kita ni dalam hidup kita ni kuat. Keyakinan hidup dengan Islam. Ni akidah kita mantap. Sampai bila? Bila dekat nak mati itu tak tergoyang keyakinan kita. Kukuh. Kita dah perasan dah aku nak mati dah. Keluarga kita pun, anak-anak kita pun tahu. Bila lepas pada mati ni akan hidup lagi. Lepas pada mati. Maknanya keyakinan mereka, bila dekat nak meninggal dunia, kita dah pesan pada keluarga kita. Semua kena sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dipanggil keyakinan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Yang pertama, jaga pada diri kita ni keyakinan. Yang kedua, tolonglah jaga ibadah. Dalam berkeluarga ni, jangan kita rosakkan ibadah. Jangan. Bila kita berkeluarga, tarik keluarga kita ni untuk sama-sama mentaati perintah Allah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya diminta untuk bersiaran bagi Facebook Dewan Ulama PAS Negeri Selangor, dan saya salah seorang di antara penggerak kepada saya salah seorang di antara Esko Dewan Ulama PAS Negeri Selangor. Lalu pada malam ini saya diminta untuk bercakap khusus tentang mengenai memimpin keluarga bagi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dihormati sekalian, pada malam ini sebelum daripada kita tidur ini, mari kita sama-sama merenung sepotong ayat Al-Quran Karim. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman pada Allah, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada menjadi bahan bakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya Allah telah menjadikan waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakar dalam api neraka itu terdiri daripada manusia dan juga batu-batu. 'Alaiha malaikah, di atas neraka itu ada malaikat yang ghilazun shidadun la ya'sunallah, yang bengis kemudian dalam keadaan tegas, shidadun la ya'sunallah, dan dia tidak melawan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan buat apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya tatkala mana Allah memerintahkan kepada mereka tersebut. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, apabila kita sebut kita ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena tahu bahawa ke mana sebenarnya kita nak bawa diri kita, nak bawa keluarga kita ini. Bila kita berumah tangga, kita jangan fikir berumah tangga ni untuk yang disebut dengan keseronokan dalam melakukan hubungan di antara satu sama lain, itu saja tidak. Tetapi bila kita berumah tangga, Allah ajar pada kita biar kita jelas perjalanan hidup kita ini, kita nak berumah tangga dengan pasangan hidup kita ini, kita nak bawa ke mana zuriat kita dan juga pasangan hidup kita ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ajar, bila kamu berumah tangga, di antara perkara yang kamu kena paling jaga dalam keluarga kamu ialah kamu diajar supaya jaga apa dia? Qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Daripada apa dia? Daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu tanggungjawab yang jelas.
Maknanya bila kita berumah tangga, jangan kita fikir makan minum dia je, jangan. Jangan kita fikir kain pakai dia saja, jangan. Jadilah rumah tangga yang keluarga kita menjadi ketua dalam keluarga ini. Bila kita jadi keluarga dalam keluarga ini, kita fikir tentang neraka Allah bagaimana. Yang ni yang kita kena letak dalam setiap keluarga mukmin. Keluarga mukmin ni keluarga yang dia nampak bahawa hidup ini bukan hanya nak hidup di dunia saja. Tetapi kita perlu hidup untuk lepas pada hidup dalam kubur nanti, kita kena hidup di padang mahsyar nanti, kita kena hidup sebagaimana yang kita jelaskan dalam perbincangan kita yang lain. Jadilah bila kita jadi orang mukmin, sebelum kita tidur ni kita fikir pada diri kita. Kita jadi orang mukmin ni kita nak bawa ke mana pada diri kita ini? Kita nak bawa keluarga kita ni ke mana dalam hidup ini? Ni kita kena fikir. Jangan kita fikir untuk sekadar dalam tahanan terhad kita ni. PKP ini saja pergerakan terhad kita ini. Jangan. Tapi kita fikir pada diri kita. Agak-agak anak-anak kita, keluarga kita, isteri kita, kita sendiri ni boleh lepas tak daripada neraka Allah? Boleh tak keluarga kita ni untuk bawa masuk sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Allah diajar dalam hidup ni, bila kita berkeluarga, yang pertamanya kamu kena nampak bahawa diri kamu ni selamat daripada neraka. Bila kamu berkeluarga ke, kamu dalam hidup dalam masyarakat ke, Allah guna ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman pada Allah. Dah kamu beriman pada Allah kan? Antara benda yang kamu kena jaga, ku anfusakum, jaga diri kamu. Jaga diri kamu maksudnya apa dia? Jaga seluruh tubuh badan kamu ni jangan menjadi bahan bakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar jaga diri kamu, wa ahlikum. Jaga juga keluarga kamu. Keluarga kamu daripada menjadi bahan bakar dalam api neraka Allah. Tuan-tuan, kalau kita tanya, mengapa keluarga ni terhumban ke dalam neraka Allah? Jawabnya kerana apa dia? Kerana kita buat maksiat pada Allah. Kita buat maksiat pada Allah, kita buat maksiat pada sesama makhluk yang lain. Ni dosa, dua dosa. Satu dosa dengan Allah, satu lagi dosa dengan sesama makhluk. Islam diajar bila kita hidup atas dunia ni, kita kena jaga dua-dua hubungan. Satu hubungan kita dengan Allah, satu lagi hubungan dengan manusia. Kamu jangan buat dua-dua dosa ni, jangan. Dosa dengan manusia pun jangan, dosa dengan Allah pun jangan pada diri kamu. Lantas bagaimana untuk kita nak jadi diri kita ni terselamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga? Saya sentiasa sebutlah, di antara perkara yang kita kena sentiasa ada dalam keluarga kita ni untuk kita mengekali keluarga kita ni untuk memastikan mereka ni masuk dalam syurga, keluarga kita, dan jauh daripada api neraka Allah. Yang pertama, keyakinan kita mesti kuat dengan Islam. Akidah kita ni mesti mantap. Jangan keluarga kita ni masuk unsur-unsur yang menyebabkan kerosakan keyakinan. Yang ni yang bahaya. Dalam masyarakat kita ni banyak unsur-unsur menyebabkan kita ni jadi tak yakin dengan Islam. Ini di antara perkara yang menyebabkan kerugian pada kita. Di antara perkara yang kita kena kuat dalam keluarga kita ni apa dia? Kuatkan akidah. Kuatkan akidah. Mengukuhkan akidah. Kerana akidah kita ni jadi longgar. Longgar akidah ni kerana apa dia? Longgar keyakinan hidup kita. Dalam hidup kita ni kita jadi longgar. Antara benda yang melonggarkan kita dalam hidup kita ni, keyakinan hidup kita ni, bila kita diuji dengan ujian dunia. Dunia ni mula masuk dalam keluarga kita. Dunia ni menyerap pemikiran dunia. Dan hidup nak berhibur dengan dunia. Maksud dunia ni bagaimana? Kita nampak segala benda yang ada pada kita dengan dunia saja. Kita tak nampak yang besar lagi di akhirat Allah. Walil akhiratu khairun wa abqa. Dunia ni dia mengganggu yang disebut dengan keyakinan dalam hidup kita. Akhir-akhir ni kan kita dengar dalam masyarakat kita ni macam mana musuh-musuh nak masuk dalam masyarakat kita untuk nak menggoncangkan keyakinan hidup. Keyakinan hidup kita ni. Macam mana musuh masuk? Melalui hiburan, misal contohnya. Musuh masuk dalam hiburan, lirik-lirik lagu, hiburan-hiburan yang menyebabkan tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiburan-hiburan kata-kata yang mensyirikkan Allah. Dalam contoh hiburan. Dalam sukan, melalui sukan, musuh masuk juga untuk memuja
pemain-pemain sukan ataupun membeli yang jenama-jenama sukan daripada barang-barang yang dilarang oleh Allah SWT. Perjudian dalam sukan dan sebagainya berlaku melalui keyakinan yang dilonggarkan. Sebab tu bila kita berkeluarga, kukuhkan keyakinan dalam keluarga kita untuk kita nak selamat daripada neraka. Kukuh keyakinan maksudnya macam mana? Ajar pada anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, bagi tahu hanya tempat bergantung ialah Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni tawakal pada Allah. Jangan bergantung selain daripada Allah. Jangan pergi cari azimat-azimat. Jangan ambil tok-tok bomoh yang mengarut dan sebagainya. Jangan pada diri kita demikian. Keyakinan mesti kuat dengan Islam. Yang pertama, biar kita ni dalam hidup kita ni kuat. Keyakinan hidup dengan Islam. Ni akidah kita mantap. Sampai bila? Bila dekat nak mati itu tak tergoyang keyakinan kita. Kukuh. Kita dah perasan dah aku nak mati dah. Keluarga kita pun, anak-anak kita pun tahu. Bila lepas pada mati ni akan hidup lagi. Lepas pada mati. Maknanya keyakinan mereka, bila dekat nak meninggal dunia, kita dah pesan pada keluarga kita. Semua kena sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dipanggil keyakinan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Yang pertama, jaga pada diri kita ni keyakinan. Yang kedua, tolonglah jaga ibadah. Dalam berkeluarga ni, jangan kita rosakkan ibadah. Jangan. Bila kita berkeluarga, tarik keluarga kita ni untuk sama-sama mentaati perintah Allah. Belajar pada diri kita. Kita sebut ada anak-anak kita. Di sisi Allah, Allah tak pandang harta banyak. Allah tak pandang jawatan besar. Allah tak pandang kedudukan kita bagaimana. Bagi tahu pada keluarga kita, yang dipandang di sisi Allah, a'malakum, amalan kamu, wa qulubikum, dan hati kamu. Sebut pada keluarga kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang luaran kamu. Allah tak pandang yang disebut dengan harta benda kamu. Allah tak pandang kamu handsome ke, kamu sado ke, kamu apa dia, kamu cantik ke, kamu apa saja yang digambarkan oleh barat ini. Kamu jangan kamu fikir yang tu menjadi pandangan Allah. Allah tak pandang. Yang Allah pandang hati kamu. Qulubikum wa a'malikum, dan amalan kamu. Lalu anak-anak kita ni, keluarga kita ni, dia tak terekam kepada musuh-musuh Islam yang cuba untuk menggantikan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga para rasul. Rasul ni. Sehingga kan musuh-musuh Islam tak berjaya untuk nak menarik Rasulullah dalam keluarga kita. Musuh-musuh Islam tak berjaya untuk nak tarik anak-anak kita daripada mengenali sahabat-sahabat. Biar dalam hidup kita, cuba kita bayang dalam keluarga kita sekarang. Anak-anak kita kenal aksi-aksi kartun, aksi-aksi yang disebut dengan di kalangan keluarga kita ni dengan aksi-aksi yang buruk dibandingkan dengan aksi-aksi para sahabat. Perilaku-perilaku sahabat. Ramai di kalangan kita kan, kalau kita tanya anak-anak kita tanya, kamu tahu tak kartun Doraemon? Tentu tahu terus. Kamu tahu tak yang disebut Power Rangers? Anak-anak kita boleh tahu terus. Kamu kenal tak bagaimana yang disebut dengan kartun-kartun ni, misal contoh, anak-anak kita. Cuba kita tanya anak-anak kita, tanya anak-anak muda kita sekarang. Siapa dia Abdul Rahman bin Auf? Siapa dia Tariq bin Ziyad? Siapa dia Abdullah bin Rawaha? Siapa dia? Tanya anak-anak muda kita, tak boleh jawab lah. Tak boleh jawab di kalangan anak muda. Tak boleh tanya anak muda, tanya anak tua pun tak boleh jawab. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang kita ni, dia tak kenal Rasulullah, tak kenal yang disebut dengan sahabat, tak kenal alim ulama. Sedangkan Rasulullah diajar, bila dalam beribadah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solat sebagaimana aku solat. Lalu kita nak melahirkan biar ramai masyarakat Islam kita ni solat sebagaimana Rasulullah solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solat bagaimana kamu tengok aku solat. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah solat. Kemudian kita kata kita tak tengok Rasulullah, kita tak nampak Rasulullah. Ya, kita tak nampak Rasulullah, tapi kita nampak sahabat-sahabat Rasulullah. Kita nampak sahabat-sahabat Rasulullah. Kita kata sahabat Rasulullah pun kita tak nampak. Kita nampak tabi'in. Kalau kita kata tabi'in pun kita tak nampak. Tapi Allah hantar kita alim ulama. Ulama ni warasatul anbiya, pewaris Nabi. Sebab tu dalam hidup kita, jaga biar keluarga kita ni keluarga yang belum berlumba untuk solat. Belum berlumba untuk baca Quran. Keluarga kita ni belum berlumba untuk bersedekah. Keluarga kita ni belum berlumba dalam mentaati perintah Allah,
melalui yang dinamakan dengan yang disebut dengan apa dia? Dengan kitanya ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang diajar dalam hidup kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidak ada satu pun perintah yang aku perintah dalam hidup kamu kecuali aku nak tengok kamu ni betul-betul menjadi hamba pada Allah ataupun tidak. Sebab tu solat jangan tinggal dalam keluarga mukmin. Keluarga mukmin, keluarga yang dia terjaga, yang disebut dengan solat. Dia terjaga Quran, dia terjaga yang. Kenapa kita jaga yang ni? Jawabnya kerana kita nak suruh keluarga kita ni dapat yang namakan dengan ganjaran syurga Allah, terjauh daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, yang ketiga, dalam keluarga kita didik keluarga kita untuk mentaati perintah Allah ni, jaga akhlak. Menjaga akhlak. Akhlak mesti terjaga di kalangan keluarga kita. Jangan nak akhlak ni maksudnya apa dia? Tolong saling menghormati. Peranan di kalangan keluarga kita ada peranan tersendiri. Suami ada peranan dia. Kemudian isteri ada peranan dia. Kemudian anak-anak ada peranan dia dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ni semua mesti ada akhlak. Mesti ada akhlak. Akhlak ni menggambarkan bagaimana kita nak suruh selamat daripada api neraka Allah. Tatkala mana isteri meninggikan suara di hadapan suami, di saat tersebut hilang akhlak. Di saat mana anak mencuri duit mak ayah, hilang akhlak. Di saat mana ayah yang tak tunai tanggungjawab pada isteri dia, pada anak-anak, hilang akhlak. Hilang akhlak ni bahaya dalam keluarga. Bila kamu hilang akhlak, yang menyebabkan apa dia? Yang masuk. Syaitan akan masuk dalam rumah tangga sebut. Syaitan akan masuk dalam rumah tangga. Mana-mana rumah tangga yang syaitan masuk, jangan harap dia boleh selamat daripada neraka Allah. Tentu dia akan terhumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak mesti dijaga. Adab, kita kena ada adab. Maknanya isteri kena beradab dengan suami. Rasulullah diajar macam mana isteri dia beradab dengan dia. Demikian juga suami mesti ada akhlak dengan isteri. Kemudian demikian juga dengan anak-anak. Kemudian di kalangan isteri-isteri ada akhlak di antara satu sama lain. Semua ada akhlak. Jangan saling sihir menyihir, khianat mengkhianati, saling tuding menuding, jangan. Semua ada akhlak. Zaman Rasulullah dah didik dah keadaan yang demikian. Ini cara bagaimana nak bentuk keluarga. Keluarga kita ni mesti ada adab dan ada akhlak. Tanda kita ada adab dan akhlak bila lidah kita terjaga. Tak mencarut. Keluarga ni keluarga yang tak mencarut. Keluarga kita ni keluarga yang tak suka bercakap hal orang lain. Sibuk membetulkan keluarga kita. Keluarga yang menjaga lidah. Keluarga yang menjaga yang disebut dengan lidah dia terjaga. Ini tanda akhlak yang baik. Kemudian lidah terjaga ni datang daripada mana? Daripada hati yang baik. Hati. Islam disuruh jaga dua-dua. Saya sering kali sebut di mana-mana pun, sahabat-sahabat warga Selangor, kalian kena jangan jaga luar saja, jaga dalam sama. Orang kita ni suka nak jaga jangan buang sampah merata-rata. Tu bagus. Yang tu kita jaga. Jaga pakaian kita kemas. Tu bagus yang saya nak sebut. Tapi hati-hati. Hati ni ada polis ke yang boleh jaga? Ada tentera ke yang boleh jaga hati kita? Tak ada. Yang boleh jaga hati kita ni iman yang ada pada seorang. Lalu Allah ajar dalam hidup kita, yang pertama dalam hidup kamu, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, jangan dihumban ke dalam api neraka Allah. Jangan terhumban dalam api neraka Allah. Lalu Allah dia gambarkan api neraka ni waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dalam api neraka ni terdiri daripada waquduhan nas wal hijarah. Yang masuk dalam neraka tu terdiri daripada manusia dan batu-batu. Lalu alim ulama tanya, batu masuk juga ke? Batu, manusia masuk neraka tu fahamlah kita. Tapi yang batu ni masuk ni kenapa? Lalu alim ulama jawab, bukan Allah masukkan batu tu batu, tidak. Tapi Allah masukkan orang kafir yang kerah macam batu, lebih daripada batu. Disebut demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala cerita tentang batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala sebut kemudian menjadi keras hati-hati mereka. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, setelah mana itu fahiya kal hijarah, macam batu katanya Allah.
Lalu alim ulama guna ayat ni. Maksud Allah batu ni apa dia? Orang kafir, kerah macam batu. Batu ni pun wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu, kerah-kerah batu ni pun keluar juga air mancuk katanya Allah. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada batu ni bila turun air, banyak turun air atas dia, lama-lama pecah batu tersebut. Kerana apa dia? Kerana min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Tapi manusia ni kalau kerah sungguh macam batu. Lalu Allah gambarkan batu tu manusia yang kerah, orang kafir. Orang yang masuk neraka ni orang Islam tapi masuk juga neraka. Kerana apa dia? Dosa yang dia buat. Sama ada jahil dia, sama ada kerana ketololan dia. Dia panggil demikian. Manusia. Ada satu lagi yang jenis manusia ni, yang jenis dia memang tutup terus. Tak nak. Sebut Islam saja tutup. Tak nak dengar. Tutup telinga, tutup semua. Tak nak dengar tentang Islam. Yang ni kafir dipanggil. Yang kufur terus. Ataupun dia dengar. Boleh dengar sikit, dia kata, lepas tu dia tutup balik. Orang munafik dia panggil demikian. Ni pun sama juga. Macam batu lah kerah pada mereka sebut. Lalu Allah cerita, wa inna min waquduhan nas wal hijarah. Lalu Allah cerita terus. Neraka ni ada 4 ciri-ciri yang menjaga neraka. Apa dia? Alaiha malaikah. Ada malaikat. Malaikat ni sifat dia apa dia? Ghilazun. Dalam keadaan malaikat ni dikawal malaikat-malaikat yang ghilazun, yang kasar. Cara layanan kasar pada ghilazun, syidadun. Dalam keadaan bengis. Tak ada langsung bertolak ansur, tak ada. Tak ada nak pujuk-pujuk. Atas dunia ni kan orang kita boleh juga pujuk polis kan. Tuan bolehlah pujuk polis. Polis pun senyum-senyum, pergilah katanya polis. Tapi di akhirat Allah dalam neraka boleh pujuk malaikat. Malaikat, lama dah aku dalam neraka ni. Nak keluarlah malaikat, misal contohnya. Bolehlah malaikat pujuk malaikat nak keluar konon-kononnya. Tak ada. Allah sebut ghilazun syidadun. 2, la ya'sunallah. Tak lawan perintah Allah. Malaikat ni tak reti nak lawan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan buat segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Nak suruh kita ni, ingat, keluarga kita ni jangan keluarga yang lawan Allah, jangan. Jadilah keluarga kita keluarga yang hidup dia sentiasa mengikuti yang disuruh oleh Allah, mentaati apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dihormati sekalian, sekarang masa kita berada pada saat-saat yang menghampiri dengan untuk kita nak lena tidur kita pada malam yang baik ini. Marilah sama-sama kita pada malam yang baik ini untuk sama-sama kita sama-sama merenung ayat-ayat Al-Quran Karim yang kita baca sebentar tadi dalam surah At-Tahrim. Pada ayat yang ke-6 saya baca sebentar tadi itu merupakan ayat yang menggambarkan tentang bagaimana keadaan pada diri kita di atas dunia ini untuk selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan lupa malam yang baik ini, bila tuan-tuan nak tidur, setiap malam kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita baca, dalam keluarga kita baca 3 kul sebelum kita tidur. Kemudian baca ayat kursi. 3 kul tu kita baca, kita hembus di telapak tangan kita, sapu seluruh badan kita ni. Kemudian sapu sampai di hujung kaki kita. Mudah-mudahan Rasulullah kata, kalau ada sihir yang datang serang kita pada malam tersebut, terbatal sihir tersebut dan Allah selamatkan dan Allah jaga pada diri kita ni. Terima kasih di atas kesempatan yang baik yang Allah kurniakan pada kita sebentar ini. Saya diminta untuk cakap dalam masa setengah jam oleh Dewan Ulama PAS Negeri Selangor ini untuk saya bercakap tentang tajuk ini. Dan sahabat-sahabat yang lain pada malam-malam, biasanya pada pukul 8 malam. Tapi oleh kerana saya kebiasaan pukul 8 malam, saya bersiaran di fanpage saya. Tapi malam ini oleh kerana masalah teknikal, saya bersiaran dalam fanpage Geng Ustaz Cinta Pendokong dan Pencinta Ulama. Tapi oleh kerana kesempatan yang ada ni, saya bercakap sikit. Mudah-mudahan Allah jadikan percakapan saya ini membawa keberkatan dan kebaikan pada kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Terima kasih sekali lagi para penonton dan sahabat-sahabat sekalian. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum kita melenakan mata kita dan kita berada dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan itu sendiri. Saya nak ambil juga kesempatan ini, kami masih lagi mengumpulkan bagangan dapur ini. Kalau tuan-tuan ada rezeki yang lebih, Allah kurniakan tuan-tuan rezeki lebih, tuan-tuan boleh infak
pada sumbangan yang masih lagi kami mengharapkan sumbangan untuk nak agih-agihkan pada fakir miskin, dan saya sendiri mengarahkan kepada Mak Tafi saya dan juga di kalangan sahabat-sahabat untuk agihkan bungkusan nasi. Bungkusan nasi yang dibungkus, sebungkus sebanyak lebih kurang RM7 saja untuk kita agih-agihkan pada frontliner dan juga sebagainya, sebanyak lebih kurang 1000 bungkus lebih yang kita agihkan setiap hari ini sendiri. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan back-inkan saja niat untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah kita lah. Bakal-bakal arwah ni kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah senangkan perjalanan hidup kita pada masa yang mendatang untuk memasuki syurga Allah, sehingga kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam Jumaat yang indah di bulan Syaban ini ya Allah, kami memohon pada kamu ya Allah agar diampunkan dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah, murahkanlah rezeki kami ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang kami deritai ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, teman-teman kami ditimpa dengan ujian COVID-19 itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu lindungilah diri kami ini, diri sahabat-sahabat kami itu ya Allah, keluarga kami dan keluarga sahabat-sahabat itu daripada musuh yang tidak nampak ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu jadikan kami hamba kamu yang benar-benar beriman dan bertakwa pada kamu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah daripada kejahatan COVID-19 ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu terbangkan sejauh mungkin virus-virus yang sedang menimpa kepada umat Islam, menimpa pada umat bumi Malaysia kita ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bumi umat Islam, di bumi Malaysia ini ya Allah. Ya Allah, demikian juga di bumi-bumi yang lain ya Allah, diuji dengan ujian ini ya Allah. Tiada mampu kami memohon kecuali kepada kamu lah ya Allah. Permohonan ini kami tagihkan dan kami harapkan ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami di penghujung perjalanan hidup kami nanti ya Allah, kamu rahmatilah kami ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hujung perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjih dan kami itu ya Allah. Jadikanlah kubur kami ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jadikanlah kubur kami ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jadikanlah kubur kami ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Kami pohon ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, jadikanlah kubur arwah ayah kami, kubur arwah-arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah, di antara taman-taman syurga ya Allah. Bangkitlah kami bersama dengan para nabi dan para awliya as-salihin ya Allah. Senangkanlah kami masuki syurga firdaus kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setakat ini kita telah melaksanakan untuk Cakna Asnaf insya-Allah, di mana kita telah gerakkan kit dapur, kita telah gerakkan kit kebersihan, dan juga kita gerakkan yang ketiga kit yang disebut dengan kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi insya-Allah. Dan kita telah agih-agihkan sumbangan ini, alhamdulillah telah bahagi di kalangan mereka-mereka yang susah, termasuk dengan sumbangan makan
nasi bungkus. Kita telah bungkus. Sejak dah 2 hari dah kita dah bungkus nasi. Sebungkus sebanyak lebih kurang RM8 sebungkus. Tuan-tuan boleh terus ke Maybank Matan Center ataupun Bank Islam ataupun CIMB ataupun Bank Islam tersebut, insyaAllah. 3 Maybank tersebut. Tuan-tuan boleh sama ada nak bagi sumbangan melalui sumbangan kit dapur tu pun boleh. Sebanyak lebih kurang RM60 je. Untuk satu bungkusan tu kita bagi pada mereka yang bila berlaku PKPB begini, ada di kalangan kita yang susah-susah, yang memerlukan sangat bantuan-bantuan. Lalu kita sampaikan demikian. Tuan-tuan boleh tengok perfume ni. Ramai yang sibuk tanya soalan-soalan begini, boleh WhatsApp je terus ke talian 014 269 6217. 269 6217 dalam bentuk 4 koleksi sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkanlah, insya-Allah, daripada perfume yang saya sentiasa war-warkan pada jemaah-jemaah sekalian, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Allah jadikan kebaikan bertambah untuk diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة